Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita kembali ke bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun 1434. Peluang yang besar begini, peluang keemasan yang Allah Ta'ala beri kepada kita ini, hendaklah kita guna sepenuh-penuhnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk menghancurkan segala jenis penguasaan syaitan dan nafsu yang jahat ke atas kita, dengan cara kita beribadah, tunduk patuh pada Allah Azza wa Jalla. Kelebihan Ramadan yang kita akan bincangkan ini insya-Allah akan disimpulkan di dalam 16 perkara. Ramadan ini sangat besar. Kita akan petik hanya 16 perkara untuk perbincangan kali ini dalam sebuah risalah yang bernama Fadailu Ramadan, Al-Ghanimatul Baridah wa Furasun La Tu'awad. Kelebihan Ramadan, satu anugerah yang sangat besar dan peluang yang mungkin tidak berulang. Karena itulah kita tak mungkin untuk bertangguh. Jangan kita kata tak apa, ada peluang lagi untuk tahun depan. Siapa dia bagi jaminan kepada kita tahun depan kita masih hidup? Siapa dia bagi jaminan insurans bahawa nyawa kita masih ada? Tak. Tidak ada orang boleh bagi. Maka Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datangnya bulan Ramadan, Nabi kita bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang diberkati, kataballahu alaikum siyamahu, Allah fardukan ke atas kamu berpuasa pada siangnya, fihi tuftahu abwabul jinan, dalam bulan ini dibuka pintu-pintu syurga, wa tughlaqu abwabul jahim, fihi abwabul jahim, tughlaq ditutup pintu-pintu neraka jahanam, wa tughallu fihi syayatin, syaitan-syaitan telah diikat, fihi lailatun khairum min alfi syahr, pada bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang daripada mendapat kebaikan Ramadan, kita masuk bulan Ramadan tak dapat buat kebajikan, tak mampu juga nak baca Quran, tak mampu juga nak salat berjamaah di masjid, nak lakukan salatul qiyam bersama dengan imam sampai sudah, masih banyak lagi godaan-godaan yang tak terlepas, masih banyak lagi cabaran-cabaran yang tak dapat kita hapus atau kita tembusi. Maka faqad hurim, maka orang itulah orang yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa sahahu Syekh Syuaib Al-Arnaud dalam Sunan. Kata ulama, hadis ini asal kepada keharusan mengucap tahniah dengan kedatangan bulan Ramadan. Bagaimana kita tak mengucap selamat, tak ucap tahniah kepada sesama kita, sedangkan bulan ini telah dibuka kepada orang-orang mukmin segala pintu-pintu syurga. Macam mana kita tak mengucap tahniah, tidak bergembira dengan kedatangannya? Kerana telah ditutup segala pintu neraka, telah ditutup. Bagaimana orang yang berakal
tidak bergembira setelah syaitan-syaitan telah diikat. Mana lagi zaman yang lebih baik daripada Ramadan? Karena itulah sangat masyhur doa daripada ulama salaf. Mereka berdoa bila masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatlah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban ini dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini doa orang-orang yang saleh di zaman dulu. Dan menjadi doa juga kepada zaman kita ini, tanpa kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna kita minta berkat? Berkat dalam hidup. Sebelum hari Ramadan kita telah bersedia untuk menerima Ramadan dengan taubat, dengan zikir dan istighfar, supaya bila Ramadan datang dengan penuh dengan keberkatan, penuh dengan khabar-khabar gembira yang dibawa kepada kita, ini adalah peluang untuk kita beribadat. Tetapi kalau tidak ada persiapan, kita bimbang, takut Ramadan datang dalam keadaan kita masih lagi leka, lalai, tidak lupa diri, tidak tahu di mana sepatutnya kita berada. Ini yang menjadi kebimbangan kita pada hari ini. Para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, uhanni'ukum bisyahril maghfirati wal ghufran. Kita mengucapkan selamat datang kepada kita semua dengan kedatangan bulan yang diberkati, bulan keampunan, bulan jud wal karam, dengan penuh sifat-sifat yang banyak. Untuk kita mengetahui kelebihan, ketinggian, kedudukan bulan Ramadan ini, maka kita ambil di sini 16 perkara. Perkara yang pertama, Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala pilih padanya menjadi tarikh bersejarah, iaitulah tarikh turunnya Al-Quranul Karim. Bermakna Ramadan menjadi silatun bainas sama'i wal ard, penghubung di antara langit dengan bumi apabila wahyu turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Allah turunkan kalimahnya, Allah turunkan kata-katanya, wahyunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat yang disebut oleh Wasilah bin al-Asqa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah diturunkan suhuf, lembaran Nabi Ibrahim pada awal malam Ramadan, Taurat 6 Ramadan, Injil 13 Ramadan, Zabur 18, dan diturunkan Quran ini pada 24 hari bulan Ramadan. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad. Yang pertama, kita faham bahawa bila Ramadan ini datang, Al-Quran turun padanya, artinya hubungan langit dengan bumi begitu erat. Sentiasa Jibril turun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah baginda wafat 23 tahun kemudian. Ketika kewafatan Nabi, para sahabat menangis. Kenapa? Mereka mengatakan apabila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermakna wahyu, perhubungan terus di antara langit dengan bumi telah terhenti. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman tentang Ramadan, kullu amali ibni Adam lah, semua amalan anak Adam itu untuknya, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa ini untuk aku akan memberi balasan tanpa limit, tanpa had. Tuhan nak bagi berapa, itu hak dia. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa taala letakkan Ramadan ini untuknya. Berbeza dengan amalan yang lain, dia beritahu satu ganda 10 sampai 700. Tuhan kata Ramadan tanpa limit, tanpa had. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sebut selepas daripada itu apa sebabnya Ramadan ini mendapat tempat yang begini besar. Innahu innama taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Allah berfirman, hamba aku telah meninggalkan syahwat dia, tak duduk dengan isteri pada siang hari dan segala perkara lain, keseronokan yang lain kita tinggalkan. Meninggalkan makannya, minumnya min ajli, semata-mata kerana Allah. Kalau kerana polis,
kerana pencegah maksiat, kerana orang tu orang ni, siapa nak pergi dalam rumah kita? Duduk dalam rumah senyap-senyap, boleh makan, boleh melakukan apa-apa dengan isteri, tidak jadi. Siapa nak mari? Tapi kita tinggalkan kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah para ulama, Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, cukup dah. Allah berfirman, as-sawmu li, puasa itu untuk aku, menunjukkan fadlan, lebihnya Ramadan itu ala sairil ibadat, daripada segala ibadat yang lain. Sebab apa? Dan puasa ini juga ulama berbeza pandangan. Kerana apa Tuhan sebut as-sawmu li wa ana ajzi bih? Puasa ini untuk aku dan aku memberi balasan. Sedangkan semua amalan-amalan lain pun untuk Allah, kita tak buat untuk benda lain. Kenapa khusus untuk Ramadan? Maka di sini Ibnu Abdul Bar kata ada beberapa pandangan. Yang pertama, sebab puasa ini tidak ada riak. Nak riak apa? Lapar. Yang lain-lain tu kita boleh tunjuk kepada orang, boleh tunjuk kepada orang. Tapi yang ini tidak ada riak, tak boleh nak tunjuk bahawa kita puasa. Nak tunjuk siapa? Semua lapar belaka. Tak ada sebab kita nak tunjuk. Ini di antaranya. Kerana itulah Allah Ta'ala sandarkan cerita ini kepada dirinya, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maksud di sini juga, kata Al-Hafidh Ibnu Rajab kata ada dua pandangan. Sebab yang pertama, puasa ini betul-betul kerana meninggalkan bahagian nafsu, meninggalkan syahwat yang menjadi amalan kita setiap hari, makan, minum dan lain-lainnya. Tetapi semata-mata kerana Allah, maka kita tinggal. Itu berbeza. Orang pergi haji, bila dia niat ihram, dia tak dapat juga. Tak boleh buat 13 perkara. Kata ulama, tapi 13 perkara yang tak boleh dibuat itu, dia masih lagi boleh makan, masih lagi boleh minum, tidak jadi halangan. Tapi sama juga orang salat, bila kita Allahu Akbar dipanggil takbiratul ihram, tak boleh lagi nak bercakap, nak buat benda-benda. Itu mana haram ke atas kita sedemikian. Kenapa? Tapi kita lagi masih hanya salat, hanya sekejap, seketika sahaja. Puasa pagi sampai maghrib, panjang tempohnya, berbeza dengan salat, berbeza pula dengan haji yang ada larangan tapi kita masih lagi boleh makan. Berbeza dengan puasa panjang hari. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa ketika bermusafir. Abu Darda kata, kami berpuasa dengan Nabi fi safarin. Dalam musafir dia berpuasa, sedangkan kami jiruhai atas kepala kerana nak hilangkan terlalu panasnya suasana. Kata di ba'du salaf, tuba liman taraka syahwatan hadirah liman u'idi ghaibin lam yarahu. Kemenanganlah bagi orang yang meninggalkan syahwat yang ada di hadapannya yang sementara, semata-mata untuk menerima janji yang besar yang belum lagi kita lihat. Alhamdulillah. Dan puasa ini salah satu daripada tanda orang itu beriman. Bila orang itu beriman, maka dia berpuasa kerana nak lawan segala nafsu dia. Makna yang kedua, sebagaimana disebut oleh Ibn Rajab tadi tentang as-sawmu li, iaitulah puasa ini menjadi rahsia di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Di antara kita dengan Allah hanyalah rahsia. Niat kita saja yang boleh kita betulkan, yang lain-lain itu orang lain tak tahu apa yang ada dalam hati kita. Maka banyaklah faedah-faedah kita berpuasa ini banyak. Di antaranya nak memecahkan nafsu syahwat. Kerana itulah kita, bila kita buka puasa jangan banyak sangat, dan nak kosongkan hati kita ni supaya dapat berfikir dengan fikiran yang tajam. Dan juga orang kaya akan merasai besarnya nikmat Allah Ta'ala beri kepada dia, kerana bila dia tak boleh makan, dia terasa orang lain yang kelaparan masih banyak lagi. Dan puasa ini juga telah menyempitkan laluan syaitan di dalam jiwa manusia. Para jemaah sekalian, yang ketiga, kedudukan ataupun kelebihan Ramadan yang ketiga, di dalam bulan Ramadan ini ada lailatun khairum min alfi syahr. Ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Satu malam je kita beribadat boleh sedemikian rupa. Kerana itulah para jemaah jangan lupa
ambil tarikh awal-awal lagi 10 terakhir Ramadan, inilah waktu kita pecut begitu laju. Jangan jadi sebaliknya seperti hari ini. Kita lihat saya semalam 2 malam 2 Ramadan ini, Masya Allah, masjid penuh masjid. Itu punya lagi tengah jalan ramai lagi, tak apalah, sekurang-kurangnya dia hadir juga. Tapi dibimbangi sebagaimana pengaduan yang dibuat oleh para ahli masjid, mereka mengatakan 10 yang terakhir itulah waktu kita nak pecut mencari Lailatul Qadar. Itu yang kamu leka pergi cari sana sini. Yang keempat, kelebihan yang keempat, dibuka pintu syurga dan ditutup pintu neraka. Apa maksudnya? Bila Allah Ta'ala buka luas rahmat Allah Ta'ala, peluang kita nak jadi orang baik, peluang yang begitu hebat. Bila rahmat luas, peluangnya banyak, yang menyebabkan kita pergi ke masjid rajin. Awal lagi pergi masjid, nak baca Quran, nak sentuh Quran, ada terasa dalam jiwa nak sentuh Quran. Yang sebelum Ramadan ni Quran dia jeling gitu je, tak tengok, macam tak kena aja Quran. Tapi bila mari Ramadan, ramai orang sudah mengenali Quran, walaupun masih ada lagi yang tidak kenal. Dan pintu neraka ditutup dengan makna sempitnya ruang ke neraka apabila orang ini beribadat, mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, iaitulah bulan Ramadan ini tusalsalus syayatin, syaitan-syaitan telah diikat, dan juga jin-jin yang nakal. Dia dua kumpulan tu. Bila syaitan diikat, jin hak nakal-nakal pun telah diikat, bermakna godaan tidak begitu besar. Godaan tidak begitu besar di hadapan kita. Malanglah kalau syaitan tidak ada, kita pula pergi menjadi pengganti kepada syaitan, pergi tolong syaitan. Tak ada, aku jadi ganti bos yang tidak ada. Kita pula pergi menjadi penggoda orang, pergi jual makanan kepada orang yang tak puasa, buat menganjurkan majlis-majlis yang mereka melarakan orang daripada Quran, daripada Qiyamul Lail, macam-macam lagi majlis yang ada. Salah satu daripadanya iaitulah bazar-bazar yang ada yang tumbuh tidak terkawal. Ini pun salah satu daripada punca orang galik dan leka dengan Ramadan. Yang keenam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang kita baca tadi, yang akhirnya pada malam Ramadan ini ada penyeru yang memanggil, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang nakkan kepada kebaikan, marilah sekarang. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang yang nak buat benda tak baik, cukuplah, memadailah, cukup buat derhaka kepada Allah Ta'ala. 11 bulan kamu buat, 11 bulan kamu bekerja. Kenapa di bulan Ramadan syaitan tidak ada, kamu masih lagi lemah? Kenapa di bulan yang begini hebat kedudukannya, kamu masih lagi tidak boleh kembali kepada Allah? Malaikat menyeru, panggil kita, cuma tak masuk dalam telinga kita secara direct. Kalau masuk telinga kita secara direct, boleh jadi kita mari masjid. Bila tak masuk, sukarlah sikit. Tapi dia masuk melalui apa yang disebut dalam hadis Nabi, alladzina yu'minuna bil ghaib, kita beriman dengan perkara gaib. Apa perkara gaib? Nabi sebut, ya baghiyal khair aqbil, malaikat memanggil kepada kita. Kedudukan yang ketujuh, iaitulah jamaah yang melakukan ketaatan pada bulan Ramadan ini ramai. Ia menyebabkan kita jadi aktif, jiwa kita bersemangat untuk beribadat kepada Allah. Bila tengok, mana tu? Pergi masjid. Ada apa tu? Majlis tazkirah. Ada apa tu? Majlis tadarus. Ada majlis iftar jama'i. Ada tu, ada ni. Banyak kelebihan-kelebihan yang dibuat oleh Ramadan yang menyebabkan kita akan rasa semangat. Sebab kita yang akan lemah kalau kita seorang. Lemah. Bila kita berjamaah, kita akan rasa kuat, kita akan rasa hebat, kita akan terasa bahawa kita tidak keseorangan dan kita ada teman yang duduk bersama. Dan falyatanafasi almutanafisun, adalah kita berlomba-lomba berebut tengok, oh orang tu kuat, macam mana aku dengan aku, orang ni tengok pagi-pagi subuh pergi jemaah, aku tak pergi. Biar ada semangat. Ni dak, kalau yang tak baik ni bukannya nak ambil pengajaran, gaji bulan puasa itu lepas ni, bukannya nak ambil semangat untuk pergi bersama, perli pula pada kawan yang sudah mendapat kebaikan itu.
Karena itulah para ulama mengatakan Ramadan ini dia panggil sauratun ibadah, satu musim ledakan ibadat yang besar. Siapa yang tak masuk dalam kumpulan ini, hurima khairuha, orang ini orang terhalang daripada kebajikan Ramadan, wal iyaz billah. Yang ke-8, di bulan Ramadan terkumpul ibu-ibu segala ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ada puasa, kita ada salat 5 waktu, ada puasa. Biasanya bulan Ramadan ni pula orang keluar zakat banyak, yang khususnya zakatul fitr dan fardu-fardunya wajib. Di sana ada baca Quran, zikir, doa, sedekah, orang pergi umrah, beri makan pada orang berpuasa, dan banyak lagi ketaatan-ketaatan terkumpul dalam Ramadan ini. Maka kita ambillah peluang yang besar, fursah yang begini hebat, jangan sekali-kali kita abaikan dan kita cuai dalam melakukannya. Kedudukan Ramadan yang ke-9, di bulan Ramadan sebab-sebab keampunan Allah Ta'ala banyak. Dan pada setiap malam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, walillahi utaqa'um minan nar, setiap malam ada orang yang dimerdeka daripada api neraka setiap malam. Alhamdulillah, tiap-tiap malam ada orang yang dimerdeka daripada api neraka. Tuan-tuan rasa tak nak ke tidak? Karena itulah anak rasa terkilan bila tengok orang tak mari tarawih lagi terkilan. Mari tarawih pun nak habis dengan imam pun tak mampu juga, terkilan yang kedua. Ini kategori orang yang sudah baik, orang yang sudah masuk qafilatul khair, masuk rombongan kebajikan, tapi tak mampu juga meneruskan perjuangan. Kenapa sampai begini lemah kita di bulan yang tidak ada syaitan, yang tidak ada jin yang nakal ini? Ghanimah ini sangat besar. Nabi sebut 3 dalam hadis. Siapa yang puasa Ramadan, siapa dia berdiri Ramadan, qiyamul lail, siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dihapuskan segala dosa-dosa yang telah lepas. Tawaran istimewa, projek yang besar, tapi kita rasa kita kerdil untuk mencapainya. Yang ke-10, puasa memberi peluang kepada kita untuk bersama dengan rombongan pembesar-pembesar yang berada di sisi Allah. Kalau boleh kita namakan rombongan VIP Allah Ta'ala, kalau boleh. Orang besar-besar, orang hebat-hebat macam kita gini, oh ni rombongan VIP ni, nak lalu pun boleh buka jalan. Kenapa kita tak nak masuk? Datang seorang laki-laki bertemu dengan Nabi SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan saya kalau saya mengucap la ilaha illallah? Tuan, ini Rasulullah, saya salat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan dan berdiri pada malamnya. Famimman ana, siapa saya? Dengar dia punya soalan. Bila masuk kumpulan ni, siapa saya? Qala sallallahu alaihi wasallam, minas siddiqin wa syuhada, mu duduk dalam rombongan orang-orang yang benar dan bersama dengan orang para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Hadis ini dalam Sunan Sahih Ibn Hibban wa sahahu fi sahih at-Targhib. Yang seterusnya, yang ke-11, dalam bulan Ramadan disunatkan kita beriktikaf, khususnya 10 yang terakhir Ramadan. Kenapa? Iktikaf ini kalau di zaman kita ini diibaratkan seperti orang yang masuk dalam ICU ataupun CCU. Kita kalau pergi hospital tanya lalu ICU ke CCU. Kalau masuk sini ni, orang tak makan dengan cara biasa dah ni, makan pun dengan wayar, penuh dengan wayar-wayar, pun jantung pun dengan wayar dah. Maknanya sudah masuk inayah murakkazah, maknanya kawalan yang begitu ketat. Jadi diibaratkan orang yang masuk iktikaf 10 hari dengan syarat-syaratnya, dengan rukunnya, bukan pergi tidur masjid ya saja, buat kerja dah ada, duduk ngumpat orang lah. Duduk iktikaf, putuskan hubungan dengan dunia, inqita', berhadap kita kepada Allah Azza wa Jalla saja. Maka orang ni diibaratkan seperti orang yang masuk dalam inayah murakkazah untuk dipotong segala jenis virus, segala jenis kanser, penyakit hati, penyakit jiwa, dosa-dosa yang telah menggelapkan hati kita, kita buang semua. InsyaAllah bila selesai daripada ibadat ini, kita telah cerahkan jiwa kita 11 bulan kehadapannya sehingga datang pada Ramadan yang akan datang. Tapi tak mampu juga kita nak beriktikaf kerana banyak halangan. Allahu Akbar, rumah tak sempat nak siap pula dah, macam-macam lagi. Hak ada anak dengan anaknya, hak tak ada anak dengan hak cucu pula.
banyak sangat. Jadi hapuskan semua ini. Kalau kita ada anak kecil, tak ada nak buat lah, nak macam mana, kan dia lari pula dah. Yang tak ada anak, yang ada cucu, bagi kepada mak dia, mu ambil cucu. Aku tak nak jaga bulan Ramadan, aku nak pergi tidur beriktikaf di masjid, bukan nak pergi tidur di masjid. Salah faham. Beriktikaf di masjid maksudnya kita sudah putus hubungan dengan dunia, duduk dengan Allah Azza wa Jalla, beriktikaf, melakukan ibadat sebesar-besarnya. Yang ke-12, Allah SWT ada setiap malam untaqa'um minan nar, orang-orang yang dimerdeka daripada api neraka. Maka sentiasalah kita dekat dengan kita nak buka puasa, di antara waktu mustajab doa itu baca Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Cuba tuan ulang kalimah ni, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Kalau tak boleh kata kod Melayu boleh, bahasa Melayu, ya Allah merdekakan kami daripada api neraka sampai orang azan maghrib. Dan sambah lagi, kami, mak bapak kami, orang-orang yang kami sayangi, anak-anak kita, keluarga kita, masuk senarai. Ni duk sibuk dengan duk cari waktu ni, air tak cukup lagi ni, apa benda tak ada, benda kecil. Ya ada wah tamah depan kita dengan air, bismillah. Yang lain-lain tu kecil belaka. Sudah ada sunnah depan kita, jalan. Jangan duduk fikir benda-benda yang keduniaan sangat. Ni tidak sibuk dengan nak makan ya, tak ingat nak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-13, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang kita baca tadi, wa likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah, bagi hamba itu ada doa yang mustajab. Di antara doa mustajab itu as-saim hina yuftir, as-saim hatta yuftir. Orang berpuasa hingga berbuka, orang berpuasa ketika nak buka puasa. Jadi gunakan doa yang kuasa doa ini, mudah-mudahan kita dapat mendapat satu nikmat yang besar, iaitulah tercapainya hajat yang kita nak. Yang hajat yang paling besar yang kita nak minta dengan Allah Azza wa Jalla, iaitulah minta Allah Ta'ala matikan kita dalam beriman dengan mengucap la ilaha illallah. Ini ucapan terakhir kita sehingga kita keluar daripada dunia. Kemudian kita minta nak syurga, kita minta keluarga kita semua jadi baik. Ini di antara permohonan. Tak usah minta banyak-banyak, walaupun minta permintaannya sedikit, minta yang paling tinggi sekali. Kemudian kalau masa masih panjang lagi, mintalah kebaikan dunia dan akhirat, tidak menjadi kesalahan kepada kita. Yang ke-14, as-siyamu yashfa'u li ahli yaumal qiyamah. Puasa ini akan memberi syafaat kepada orang yang berpuasa pada hari kiamat. Puasa akan memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti. Nabi kita sebut kata apa? Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada tuannya pada hari kiamat. Jadi kita ambil, kita puasa, mereka dua ni datang pada hari kiamat berhujah depan Allah, nak tarik orang yang berpuasa, nak Quran, nak tarik orang baca Quran ini, bawa masuk ke dalam syurga insya-Allah. Yang ke-15, lis-saimi farhatan, bagi orang berpuasa ada dua kesukaan. Iza aftara fariha bi fitrih, bila dia nak buka puasa dia gembira dengan waktu nak buka puasa. Suka sangat kita boleh buka puasa. Kenapa tak suka? Satu hari kita panas, satu hari kita tak ada makan, tiba-tiba kita dapat buka puasa pula, kena pula dengan menu daripada bazar Ramadan yang kita jumpa yang begitu lazat. Suka. Tapi suka itu suka sementara. Yang besar sekali, wa iza laqiya rabbahu fariha bi saumihi, bila dia jumpa dengan Allah, bila kita mati tadi, gembira sangat-sangat kita dengan sebab kita berpuasa, kita telah mendapat nikmat yang begini besar. Kelebihan puasa Ramadan yang terakhir, iaitulah Ramadan yang ke-16, Ramadan syahrut taqwa. Ramadan itulah bulan orang yang bertakwa. Siapa yang tak mampu nak bertakwa pada bulan Ramadan ini, siapa yang tak mampu nak menjadi hamba Allah di bulan Ramadan, kerana itulah para ulama kata bi'sal qaum, celakalah mana-mana manusia yang tidak kenal Allah di luar Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Celaka manusia ini. Kenapa tidak? Syaitan sudah diikat, belenggu sudah dibelenggu. Tiba-tiba kamu masih lagi tidak mampu sampai ke masjid. Kita masih lagi tidak mampu beribadat pada Allah, pergi bertarawih lagi tengah jalan. Yang tak pergi bertarawih duk tunggu tepi jalan, duk main tuduh botol, duk main itu main ini. Semua ini permainan-permainan syaitan yang telah mendidik jiwa kita sehingga lemah kita untuk berhadapan dengan suasana yang begini besar. Maka inilah manusia yang rugi. Janganlah para jemaah naikkan tahap kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau hari ini kita tak mampu, tahun-tahun yang lepas kita tidak mampu untuk berpuasa dengan baik, maka kita akan berpuasa pada tahun ini dengan lebih baik insya-Allah. Kita akan sambung lagi perbincangan kita ini di dalam apakah bentuk puasa yang sepatutnya kita lakukan insya-Allah.
di dalam siri-siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.